pertukaran kuasa yang mana mungkin sejak sekian lama kita merdeka. Mungkin ini adalah definitely yang pertama kali kerajaan kita berubah dari sudut parti yang memerintah, yang selama ni dipegang oleh satu badan, dan kemudiannya Allah jatuhkan. Sama ada ia satu ujian kepada kita ataupun satu musibah, kita tak tahu. Tetapi Allah dah sebut dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya Allah kata, sesungguhnya kekuasaan ini semua adalah milik Allah, yang mana kalau Allah nak naikkan, Allah boleh bagi. Kalau Allah nak jatuhkan sesiapa yang dikehendaki, Allah boleh jatuhkan. Allah nak muliakan sesiapa, Allah muliakan. Siapa yang Allah nak hinakan, Allah akan hinakan. Dan begitu adalah lumrah kehidupan kita, yang ada kalanya kita naik dan ada kalanya kita turun. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Salman, kami ini bukan orang politik, tetapi kalau kita nak melihat dari sudut kacamata tugas kita sebagai seorang pendakwah, kita boleh tengok bahawa pertukaran kuasa, pertukaran kerajaan ni berlaku daripada zaman Nabi dulu, zaman sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai ke zaman Empire Islam yang akan berlaku. Ada kalanya kita menghadapi kerajaan yang baik, ada kalanya kita menghadapi kerajaan yang sukar. Kerana kerajaan ni kebiasaannya bila dah terlalu lama memegang satu tampuk pemerintahan, dia punya godaan itu tinggi untuk berlakunya korupsi, untuk berlakunya kezaliman. Itu adalah ujian yang Allah berikan. Sebab tu kalau kita tengok sejarah-sejarah Islam, kerajaan sebagai contohnya dinasti Ayyubiyah yang mengambil tampuk kuasa pada tahun 565 Hijrah dulu. Seorang Sultan Salahuddin Ayyubi yang kita semua kenal sebagai pejuang Islam yang begitu dahsyat, berjuang dengan tentera salib untuk nak membebaskan negara Islam, bumi Islam, dengan susah payahnya dan berjaya memegang satu kuasa. Tetapi bila mana kuasa tersebut diwarisi kepada keluarganya yang seterusnya, tak sampai 100 tahun dinasti Ayyubiyah pun jatuh, yang kemudian digantikan oleh dinasti Mamluk. Bila mana anak beranak dah pegang, bila mana cucu cicit dah pegang tampuk pemerintahan, saudara mara dah pegang, kuasa yang diwarisi dengan begitu mudah, maka godaannya tinggi. Kezaliman akhirnya, kenapa perjuangan negara Islam itu diwujudkan pada ketika zaman Sultan Salahuddin dulu dilupakan. Korupsi berlaku, penyelewengan berlaku, sampai akhirnya mereka jatuh disebabkan porak-peranda yang berlaku di antara anak beranak dalam dinasti Ayyubiyah sendiri. Berpecahnya kuasa di Syam, berpecahnya kuasa di Mesir, berlakunya pakatan dengan tentera salib itu sendiri yang mana Sultan Salahuddin Ayyubi sendiri tentang. Tetapi kemudian waris-warisnya berpakat dan melakukan civil war, perang dalaman bersama dengan keluarga sendiri, semata-mata kerana kuasa. Itulah manusia. Bila mana dia dah terlalu lama memegang kuasa, kadang-kadang dia perlu dimuhasabah. Dan bila berlakunya apa yang berlaku di Malaysia, kadang-kadang bila jatuh sebegini, kita pun masih lagi dalam keadaan persimpangan. Adakah pertukaran kerajaan ini adalah something yang baik buat kita? Ataupun sebaliknya, masih lagi pelbagai persepsi, masih lagi pelbagai sangkaan. Sebab dengan cabaran-cabaran yang kita hadapi pada zaman ini mungkin berbeza dengan 20 tahun yang sudah. Persepsi yang kuat sebelum ni, misalnya kata kalau kerajaan Pakatan Harapan memegang tampuk kuasa, maka Islam akan tenggelam, mungkin suara-suara seperti liberal akan naik. Adakah kita boleh lagi nak keluar daripada kepompong selama ni yang kita rasa bahawa agama kita dipelihara?
kita merasakan sebegitu persepsinya, tetapi kita masih lagi tak berapa pasti. Sebab tu kita sebagai pendakwah, kita kena terus lakukan kerja kita. Walau siapa pun yang memegang tampuk pemerintahan, tugas yang kita nak laksanakan sebagai pendakwah ini bukan untuk kerajaan, bukan untuk sesiapa, tetapi kita lakukan untuk Allah, kita lakukan untuk agama Islam. Sebab itulah bila mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah puji, Allah kata siapa lagi yang lebih baik kata-katanya daripada mereka yang melakukan seruan ke jalan Allah, dakwah di dalam agama Allah ini, dan amal yang salih. Waqala innani minal muslimin. Satu jumlah yang sangat penting. Sebab Allah kata, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku ini daripada orang Islam. Dengan begitu bangga. Kita hari ini bila mana berhadapan dengan pelbagai tekanan, yang mana kita pun kebimbangan kita dengan isu-isu mutakhir ni, isu liberal, isu LGBT-nya, isu pelbagai fahaman yang lainnya, menekan kita. Adakah kita masih lagi ada kebanggaan kita sebagai orang Islam untuk nak sampaikan agama kita, ataupun kita tunduk, sampaikan kita cuba untuk nak melenturkan agama kita mengikut acuan mereka? Jadi ini salah satu daripada cabaran besar kepada kita para pendakwah pada hari ini. Macam mana yang semalam masa saya bertemu dengan Al-Fadhil Mufti Wilayah Dr. Zul Ifli, Datuk Dr. Zul, yang mana dia bertanyakan tentang pandangan beberapa isu terakhir yang orang start question beberapa hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari misalnya. Dan saya katakan bahawa ini cabaran kita untuk kita nak mempertahankan. Kenapa? Kerana ini adalah kepala kepada sumber-sumber agama kita selepas daripada Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang mana pihak-pihak dekat luar sana akan berusaha untuk nak tarik, jatuh, calakan setidak-tidaknya, persoalkan kredibiliti dia. Kalau mereka berjaya drag satu isu, maka banyak lagi isu lain yang akan di-drag. Bila mana dia berjaya menunjukkan bahawa sumber autentik tinggi dalam Islam ini tercalar, maka hadis-hadis yang lain semua akan dibawa turun. Isu-isu relevan Islam yang lain akan dibawa turun juga. Macam-macam yang akan dibawa turun, dan akhirnya kita akan berasa segan dan kita akan jadi dalam keadaan yang dilema untuk nak menyebut tentang satu hukum hakam kerana mungkin kita jahil tentang hikmah yang dianjurkan oleh syarak. Saya bagi contoh sebagai satu contoh tentang isu baru-baru ni viral tentang isu kahwin muda. Kita masih lagi dalam keadaan tertekan. Saya tak nak bahaskan tentang isunya dari sudut fiqah ke umpamanya, tetapi menyebabkan ramai umat Islam hari ini yang tak berapa faham tentang hukum hakam takut. Dari sudut dia tahu, ada yang tahu tentang hukum fiqh, tapi macam mana dia nak nyatakan dalam kalangan masyarakat. Tekanan masyarakat hari ini nak faham suatu-suatu isu, melihat sampai boleh isu-isu tersebut sampai boleh menembak Nabi kita SAW. Kita pula dalam keadaan macam mana kita nak mempertahankan. Kalau kita sebut, kita takut orang label kita sekian mengikut timbangan orang zaman ni. Kemudian kalau kita kata maybe kita boleh tolak, tak relevan, macam mana kita nak sebut tentang ketidakrelevanan? Itu satu cabaran nak menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan tahap masyarakat pada zaman ni. Dan dia akan drag pada isu lain yang mana Islam yang lain ditengok sampai kata isu ni dah banyak lagi dalam Islam yang mana dah tak relevan lagi zaman sekarang, dan akhirnya kita akan hilang kita punya identiti, hilang kita punya izzah sebagai seorang Islam. Jadi kita di zaman ini, di zaman yang mungkin kita boleh katakan saingan kita tinggi, yang mana saya umpamakan kalau kita kalah macam market terbuka lah,
Kalau kita kalah dalam persaingan market terbuka ini, maka kita akan tewas. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang pendakwah,